idea yang mechanical bila ada inovasi-inovasi ni. Kita kena cari orang-orang macam ni untuk kita menyembangkan tu. Inovasi dalam Sri, awal-awal dulu kita tumpukan pada meladak. Macam-macam alat tu, ni training for staff Jabatan Pertanian Negeri Selangor. Kita buat macam-macam peralatan untuk kita cuba dengan tangan. Sebab kita rasa pada masa itulah kita kena dedahkan kita dengan peritnya kita nak meladak ni. Meladak ialah istilah kita dah kongsi Indonesia dengan kita. Membuat rumput di celah tu kita panggil meladak. Sebab peralatan yang Pak Aik mulai introduce, yang kayu tengah-tengah tu, dia macam belakang ladak. Pak Aik kita meladak, satu Indonesia kata meladak, kita pun panggil meladak. Kita setuju antara dua keluarga kita. So meladak, so kita guna tu, kita tak pernah fikir nak connectkan misi meladak pun dengan alat jentera sangat pun pada masa itu. Kita ingat kita nak buat secara manual saja. Dan kita we seek in the internet for machine. Tengok mesin yang Jepun ni, kita tanya dia orang, rupanya dia tak jual pun, dia buat sendiri saja. So kita pun tiru, yang kita punya satu, kita ada mesin yang merah tu, kita tiru dah buat dah. Yang mesin, saya rasa kalau kita boleh dapat mesin dalam 2 horsepower, will be good. Ini mesin yang kita guna ni 1 horse saja, satu kuasa kuda saja mesin. So it's too small. But mesin ni dah dikeluarkan secara komersial oleh seorang pengeluar dari Indonesia di Jogja. Kita juga melihat mesin ni dalam internet dan kita tiru mesin ni oleh kita tiru. Kita orang yang ada mekanis di kepala ni, kita tirukan dan kita menggunakan mesin ni di mana yang sesuai. Memang kita tengah gunakan. Saya nak menekankan di sini bahawa baris padi kita tu dia mesti tegak betul-betul untuk kita membolehkan kita menggunakan mesin ini dengan elok, dengan penuh efisien. Lucy, this is the machine I would suggest for our Puerto Rico friend. Dan alat meladak, kita tumpukan pada alat meladak tu, kita go to alat meladak yang kita sesuai untuk Selangor, dan kita devicekan alat meladak untuk negeri Selangor menggunakan jentera 2 roda, modified tire, ada dia punya polek kat belakang sikit, and kita punya berikan ladang, farm level innovator, Encik Osman Moget. Are you here, Encik Osman? Ada dah ke belakang. Belakang kat tenang, angkat tangan sikit. Encik Osman Moget, the winner of Anugerah Inovasi Jabatan Pertanian peringkat ladang tahun sudah 2012. So that's the machine yang tu. Dan mesin ni pun telah dipesan oleh Jabatan Pertanian Negeri Kedah dia buat untuk diguna untuk demonstrasi plot di Negeri Kedah. Congratulations Jabatan Pertanian Negeri Kedah untuk membuka jalan ni. Saya nak tengok sikit anugerah inovasi Jabatan Pertanian ni. Satu, pengiktirafan kepada usaha mengatasi masalah rumpai sawah padi tanam baris. A combination of effort to control weeds without the use of pesticide. Mungkin satu novelty argument ni, sebab saya tengok banyak lagi dalam competition yang itu ada peralatan yang lebih canggih lagi. But I think the fact that Jabatan Department of Agriculture recognized this machine deserving of an award, the first prize is friendly aggregation of our effort, and I have to warn, government may need modification under different situations. Can I say something about golden mass dan inovasi? Golden snail. Kita tahu siput golden mass satu musuh dalam padi tabur terus ni, a very destructive pest. Sampai boleh merosakkan langsung padi langsung. Kita selalu dengar disebut bahawa kaedah perkesan kawalan ialah langkah kontra, sebab memang tak ada racun, dan ada racun orang beli pun sangat-sangat bahaya. Saya nak cadangkan avoid beli racun yang ni, sebab kita tengok banyak kes yang memang membahaya, yang kronik,
dan juga yang acute, memang orang mati sebab menggunakan dan kita langkah kontra selalu dicarakan sebagai melibat mengepung siput benang emas ni tempatnya, buat longkang dan sebagainya. Cultural solution kita kata tu, and we mentioned by authorities. Dalam inovasi ni, inovasi peringkat ladang ni, dan idea is kaedah dia nak, bila kita badai sawah untuk tabur tu, dia masuk, dia nak licinkan air tu supaya bila kita tabur, tak tabur dalam air, tak tabur dalam layang, mudah-mudah kata kan, biasa tak tabur layang. Dengan tarik tu kita buat parit dia tu. Draining of surface water prior to broadcast especially will control snares effectively. So this is what we do. What I've done, this was last season. The crop has just been harvested. Jadi kita buat lorong untuk buat ni. Dan lepas badai, buat lorong memudahkan air sawah dikeringkan. Kalau kita pun kena tarik sikit kan, air sawah dalam lorong saja. Buat bagi banyak lorong tak apa. Dan kita tabur padi. Dan kita tengok gambar sini, dan gambar kat poster kat belakang sana. Siput duduk dalam longkang. Biarkan dia duduk dalam longkang saja. Dan padi kita akan tumbuh dengan elok di luar longkang. Lift dan siput di dalam longkang. Kalau nak harvest pun harvest lah, macam Tuan Haji Masbi kata, ambil jadikan badan. Tengok siput semua, ya matilah kan. Sampai 2 weeks kita tu, lepas tu dah pokok dah besar dah tu, angkat air, nak tambah air pun tambah. Lepas tu sawah kita dah selamat daripada itu. Dan kita tengok petani yang mencuba kaedah ni, sedalam 50 kawan saudara Osman ni yang buat ni, tak payah menggunakan racun kimia untuk mengawal siput, dan pokoknya tumbuh macam yang saya tunjuk tu. Seterusnya kami juga sambil last season kita, sebab banyak orang tanam padi berbaris sekarang ni di Kedah, merbuk. Kalau benih padi merbuk, menggunakan kontraktor daripada Tanjung Karang untuk menanam padi benih yang musim ini di Kedah. Saya dipahamkan, tapi monitor apa dia orang buat tu. Jadi kita juga mencuba paditan terus dan melandap. Because kami rasa ini, pada saya inilah pendekatan yang kita patut cuba untuk meneliti. Jadi kita tanam padi terus, tanam dalam baris, jangankan masuk air, biarkan dulu. Kemudian kita start melandap. Kita melandap apabila padi dah besar, pada 10 hari tadi, mula 12 hari lepas tanam. Plot ni kita hanya sempat melandap 2 kali saja. Kita tengok, kita result dia. Gambar tu kita punya padi bersih. Dan saya nak katakan bahawa hasil percubaan ini kita boleh kontrol rumpai sehingga 80%. Termasuklah kita punya padi angin ke apa ke semua. So ni separuh daripada petak tu, depan ni tak ada padi angin, belakang penuh dengan padi angin. Depan ni kita melandap lah, kita tanam baris, belakang kita broadcast saja. Kerana petaknya sama keadaan tu. Jadi based on dua-dua pemerhatian yang kami buat di Tanjung Karang, kami nak menggalak peningkatan pengurusan sawah. Peningkatan pengurusan sawah kaedah seri ini melalui langkah-langkah begini. Menanam padi seri, walaupun macam saya nak kata, kalau kita setakat 2 ekar, 3 ekar, terutama di luar pengayaran utama, rainfed area, kita guna seri yang 6 prinsipal tu. Guna semai, tanam semai muda itu. Kerana 2 ekar, 3 ekar is economic to do it. Pakai semai saja. Kan, it's good to, because you're sure you're getting a good crop. You may get 6 tons first season, but believe me, Pak Aib dah tunjukkan bahawa after 3 or 4 seasons, you can go to 11, 12, 13 tons. Jadi untuk ini saya bicarakan di kawasan yang luas, di mana mengubah semai adalah terhad, macam Cameron pointed to us, it needs
dalam 200 tray itu untuk 1 hektar. So, kenapa inovasi kami di Perangkat Ladang ialah kita mengurus padi tanam jalur tanam yang tanam baris ni melalui seri. Let's manage row seeded crop as tree crop. So gandingkan lorong yang kita buat sawah tu dengan kawalan sipu tu dengan meladak. So we have to have a device to row seed and to control columns there as well. Right? Kalau kita ada yang tu, kita should go far. Jadi kaedah yang saya nak propose ni untuk membawa seri ke depan ialah kaedah tanaman tabur baris menggunakan mesin menanam yang lengkapkan lorong tu untuk meminima risiko serangan siput gona emas. Row seed rice is mechanized sowing device equipped with furrow making device. Air tahap kelembapan hingga 15 hari. Air tahap tepu hingga 45 hari lepas tabur. Meladak 10 hari sekali. Mungkin sehingga 4 kali meladak. Kemudian lepas padi dah besar, bekalan air penuh. This is the row seeding machine coming back dekat Tanjung area, dan di mesin ini digunakan juga di Kedah di Merbuk punya Kelang Merbuk projek benih dia orang. So this is the design concept. Saludin in Osman, okay. Where we going to put the furrow maker, the mud flat, the benih release, and the bin. And kita punya bin ni shallow saja. Sebab kita tak guna benih dalam ni, kita tak akan guna benih. Kita tak akan guna benih banyak. Jadi bin ni shallow, kita tak nak benih tu luka sangat. So kita punya seed release machine. Dan ada dua ciri utama kat sini yang saya nak tunjukkan, berbeza dengan yang lain sikit. Daripada yang itu, shaft kita ni, kita punya shaft will be electrical driven. Later on will be, kita akan jumpa IBM, kita akan buat lebih moden dari tadi. Kita buat electrical driven. Kita cari apa motor yang sesuai. Kami fikir motor yang sesuai adalah motor wiper lori kan, besar sikit lah. Kemudian dilengkap dengan alat lorong. So this is coming into shape. You see, we get to see hopefully this machine coming into working order by July. Saya nak manikan kos kalau kita guna kaedah ni, kita menanam kaedah yang saya propose ni untuk menanam baris dan meladak. This is baris tree, this is transplanter kita sekarang. Ini tanam padi kebal. Ya, hanya 3 faktor yang membeza atau pengurusan ketiga-tiga ni. Kita tengok kosnya, dia lebih murah daripada sebanyak RM680, lebih murah daripada tanam transplanter. Tapi lebih mahal RM130 daripada tabur padi kebal. Is it a high price to pay? So rumusannya, mengurus road seeding campur dengan seri dianggap lebih murah dari transplanter, lebih mahal dari tabur padi kebal, tapi kita high price to pay because we have to pay for this padi yang disebutkan oleh Puan Salawati semalam sebagai kita nak kenal harga yang tinggi lah, sebab imidazolinon akan duduk kekal dengan kita, kekal dalam tenah kita, kekal dalam badan kita. Dan sekarang ini pesannya amat ketara sekali pada penanam sayur di keliling kawasan sawah. Satu. Yang kedua, sebabkan yang ini 95% kawasan pengairan di South Padan contohnya blok ditanam dengan satu variety saja, sebab tak boleh tanam dengan variety lain. So implicationnya, kita buat decision menggunakan padi tebal adalah sangat ketara. But this is not the point for us to discuss that. But I can emphasize now
Tak apa say hard wrong ya. Yang kedua, kita akan menyimak penggunaan benih pada 25 gram per hektar saja. Dan penggunaan benih ini kita akan menyimak dengan 60%, maknanya saving pada petani dan saving pada negara sebab subsidias benih sangat-sangat tinggi. Mungkin kita we have to accept Dr. Commerce proposal dan kita kena galak petani kita pilih benih sendiri atau di 25 kilo saja se hektar. So the question is, when will we start to see this crop? Saya nak janjikan bahawa masuk bulan Julai yang akan datang ni, besok lusa ni, kita akan tanam, kita akan guna mesin ni. Kita akan tanam mungkin sampai 10 lot dengan petani yang mana yang mencuba. Kita nak suruh dia orang meladak. Kemungkinan ada petani yang tak akan meladak kerana import cost. Mungkin dia orang masuk akan pakai tajak saja setelah barang itu. Tapi kita akan cari jalan lah. Mungkin murah ke, subsidias ke, ataupun kita ada fund ke mana-mana ke. So dia buat meladak 1, 2, 3, kalau boleh sampai 4 kali. And after July and August crop kat Sungai Leman, Sungai Lipa, mungkin Cik Hari ke cara orang kat kawasan kita tanam di kawasan sana. Lepas Sungai Lipa September in Sabah Bandar area. So that's true, kita nak but I can assure you we can attempt this crop and not just 1 or 2 acres area, but I think maybe 30 atau ke 50 ekar. Kita akan gunakan ini dan akan menawarkan khidmat atas permintaan yang ada dan mempertegakkan inovasi pada pihak-pihak tertentu. Dan yang kedua itu. Jadi dari segi upayanya, satu pendekatan kita jangka in approach acceptable to Selangor farmers. Kita memakai di Balai Selangor. Kita akan urus kawalan umpai dan kawalan air secara seri semua ni, secara SRI. Dan ciri-ciri menjimat penggunaan benih dan mengawal semua rumpai sehingga saya kata semua rumpai termasuklah yang sangat-sangat ini yang akan padian ini. Bila kita modify this machine macam ni, kita nak bring establish. Kalau kita tengok mesin ni, kita sekarang ni kita punya seed release kita ni, kalau tengok semua tu ialah mechanically driven, is PTO driven. Kita tak payah pun sebab kita nak hanya nak every rotation kita nak release 2 atau 3 seed je. Maybe just a box. Leave it to the engineers kat UPM tu. Tengok kat mana ni. Just a simple electrical box je lah. Yang just click the seat down, the tube. Kan? Cukup. So kita nak cari device yang macam tu. Prof Amin je, challenge you. Yeah, but and Dr. Anizan put earlier across. She was transplanter. We can suggest to her what to do. But transplanter, we can put a platform untuk manual punya seed release and stainless steel supaya senang dia berjalan. And kita juga nak cari a device yang mudah untuk release benih padi yang disemaikan dalam kotak yang Dr. Amirul tunjuk pada kita pada hari pertama itu. So that's the basis for our proposal. And lastly, guna IMO. Tadi saya tunjuk kawan-kawan kat belakang sana macam mana mudahnya dengan IMO. Dan kita tengok banyak research paper based on IMO. All the academicians tell us it's good for us. So gunalah IMO ni dengan sebab more intelligent farmers to use, mudah guna, and you're going to tambahkan you punya bukan silap ni, bukan 6, 3 saja. 3 tu kali ganda dalam tanah. Itu paper base dekat kita punya last IMO conference, last conference we had dekat UKM last year. So with that, saya akhirkan pembentangan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.